الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surat 299. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bi'ulumihi fid darain amin. Muka surat 299. Qala walau ajaza an qiyamin wa qu'udin ittaja'a ala jambihi al-ayman mustaqbilan biwajhihi wa muqaddami badanihi wa yarka'u wa yasjudu in amkana wa illa awma'a bi ra'sihi was-sujudu akhfad. Jika dia tidak mampu berdiri dan duduk, berdiri pun tak mampu, nak duduk pun tak mampu, maka solatlah secara mengiring ke sebelah rusuknya yang kanan dalam keadaan menghadap kiblat. Okey, tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk. Tadi pagi kita baca ada orang tak boleh duduk tapi boleh berdiri. Setiap kali dia nak duduk, dia ganti dengan berdiri. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, berdiri. Kalau berdiri pun tak boleh, duduk pun tak boleh, baru berbaring. Jadi ada 3. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, diri. Berdiri dan duduk pun tak boleh, baru berbaring. Mengiring ke sebelah rusuknya yang kanan, ini afdal. Kalau dia berbaring rusuk kiri pun boleh, tetapi makruh. Melainkan dia uzur, nak mengiring kanan sakit, dia terpaksa mengiring kiri, maka tak makruh. Kalau saja-saja mengiring kiri, makruh. Dalam keadaan menghadap kiblat dengan mukanya dan hadapan badannya. Kiblat dia muka. Mengiring muka ke arah kiblat. Dan wajib rokok dan sujud dengan sempurna jika berkemampuan. Kalau dia mampu, dia bangkit duduk untuk rokok. Rokok cara duduk, kalau boleh lah. Jika tidak mampu, hendaklah dia isyarat dengan kepalanya saja. Tidak mengiring, kepala dia duduk goyang. Dah tak mampu nak duduk dah, kepala saja bergerak. Pastikan isyarat tunduk kepala untuk sujud lebih rendah dari tunduk rokok. Semua ni dalil Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dia kata kanat bi bawasir. Aku mengalami penyakit buasir.
Lalu aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cara solat. Baginda bersabda, solatlah berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Jika tidak mampu berdiri, maka solatlah secara duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Jika tak mampu duduk, maka solatlah berbaring, mengiringlah maksudnya. Okey, fa in 'ajaza fa bi tarfihi, fa in 'ajaza fa bi qalbihi, fa in kharisa qara'a bi qalbihi, wa la tasqutu as-salah ma dama ya'qil. Jika tidak mampu dengan isyarat kepala, ini pun tak mampu, maka solatlah dengan kelopak mata. Buka luah-luah tu berdiri, tutup sikit rokok. Buka luah-luah mata tu berdiri, tutup rapat tu sujud. Mata bergerak, imajinasi, berdiri, rokok, sujud dengan kelopak mata. Jika tidak mampu juga, solatlah dengan hati. Kalau hati pun tak mampu, mati. Tak mampu dengan hati, mesti mati. Orang bisu wajib membaca di dalam hati. Kita baca dah dulu. Orang bisu, dia bacalah hati, dan dia wajib gerak bibir. Dia mesti gerak lidah, gerak bibir. Sekadar mana yang dia mampu. Yalah dia baca dengan hati, tapi mulut dia kena berkumit-kumit juga, orang bisu. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang mudah tak akan gugur dengan sebab yang susah. Susah nak baca pasal bisu, tapi gerak mulut ni mudah aja buat. Hak mana boleh buat. Dan solat tidak akan gugur kefarduannya selagi masih berakal. Lagi tak nyanyuk, tak gila, kena sembahyang lah. Tapi kalau dah sampai ke peringkat gila, hilang ingatan, nyanyuk, yang tu tak mukallaf, tak wajib sembahyang. Kalau takdir kata sembuh, tak wajib qada. Takdir kata sembuh, tak wajib qada sebab dah tak mukallaf. Gila, nyanyuk. Orang gila dia tak perlu qada dalam tempoh gila dia tu. Orang nyanyuk nanti kalau dia sembuh, maka ubat apa sembuh balik, dia tak wajib qada dalam tempoh nyanyuk. Dia tidak dibebankan dengan sebarang hukum syarak. Masalah. Fa in ajaza fi athna'iha qa'ada wa yajibu al-istimrar fil Fatihah in ajaza fi athna'iha. Wa in khaffa qama. فإن كان في أثناء الفاتحة وجب الإمساك ليقرأ قائما فإن قرأ في نهوضه لم يعتد به. Ini satu masalah. Mula-mula dia sembahyang, dia berdiri, masuk ke rakaat berapa tak tahu, dia mai rasa tak larat, rasa letih, maka dia boleh duduk. Mula berdiri, bila tak larat duduk. Macam tu. Dia bukan tak larat sepenuh solat. Dia ada rakaat dia larat, ada rakaat dia tak larat. Ini masalah dia. Seseorang sedang solat dalam keadaan berdiri. Kemudian dia rasa tak mampu untuk terus berdiri. Kena serangan jantung ke apa, tak boleh. Kalau berdiri lagi tak boleh terus berdiri. Maka hendaklah dia duduk. Duduk lah. Tak larat berdiri, duduk. Macam kita sebutlah, orang kita ni banyak mampu juga berdiri untuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram, kemudian terus baca Fatihah. Tak perlu baca iftitah, terus baca hak wajib Fatihah. Baca berapa ayat yang larat, lepas tu duduk. Time nak duduk tu jangan sambil-sambil nak duduk tu pun duduk baca. Contoh dia takbir berdiri. Dia baca 3 ayat Fatihah. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, berdiri. Betul dia tak larat. Tak larat, duduk. Lepas duduk, baru sambung. Ar-Rahmanir Rahim tadi kan? Maliki yaumiddin. Jangan sambil-sambil nak duduk tu, duduk baca dah Maliki yaumiddin, tak sah. Solat dia tak sah. Jadi, bahagian yang mampu berdiri, berdiri. Tak larat berdiri, duduk. Ketika proses nak duduk tu, jangan duduk sambung lagi Fatihah. Bagi duduk rapat dulu baru baca Fatihah. Kerana dari berdiri nak duduk tu, dia tak larat, dia nak duduk. Sambil-sambil dia nak duduk tu, kalau dia baca 1-2 ayat, ayat tu tak pakai. Dengan apa dia kata? Dia kata orang ni sembahyang berdiri. Baca Fatihah pun berdiri. Okey? Lepas tu dia main tak larat nak berdiri, dia nak duduk. Memang dia ready dah. Siapkan kursi lah, dia memang nak duduk. Maka hendaklah dia duduk. Boleh duduk? Duduk.
Dan wajib meneruskan bacaan Fatihah ketika dia dalam proses bergerak turun untuk duduk. Oh, saya silap. Dia duduk baca sambil berdiri, sambil nak duduk tu, dia sambung baca. Jangan berhenti, nanti putih mualat. Saya silap, astagfirullahalazim. Saya baca hak terkali. Dia teruskan baca Fatihah jika dia tak mampu berdiri ketika tengah-tengah Fatihah. Oh, hak tadi saya cakap terkali. Dia duduk dah, lepas tu dia rasa kuat pula, dia nak berdiri. Ni sembahyang duduk baca Fatihah. Lepas tu rasa macam kuat ni, penyakit aku dah sembuh, aku nak berdiri. Time duduk mangkit berdiri tu jangan baca Fatihah. Bagi berdiri tegak dulu baru baca Fatihah. Minta maaf tuan-tuan, nak kena mula balik, nak kena ulang balik. Cakap tersilap, cakap terkali. Biasalah manusia orang cakap terkali. Orang yang sembahyang berdiri, baca Fatihah dalam keadaan berdiri, lepas tu dia main satu macam tak larat aku nak kena duduk. Sambil duduk tu jangan buang masa, kena baca Fatihah. Sambil berduduk tu baca Maliki Yaumiddin. Contoh dia berdiri, dia baca Fatihah sambil berdiri sampai Ar-Rahmanir-Rahim, nak duduk. Duduk jangan sengap. Sambil duduk tu Maliki Yaumiddin, sambung Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia macam tu. Kalau tidak ada masa daripada berdiri nak duduk tu, dia makan masa juga. Orang yang slow motion duduk pelan ni, jadi kalau dia diam putus mualat. Dia kena baca juga sambil-sambil nak duduk tu. Faham? Dari berdiri nak duduk tu, baca juga. Jangan berhenti. Wajibul istimrar. Wajib dia teruskan bacaan. Fil Fatihah, saya baca Arab. Wajib teruskan bacaan Fatihah. In ajaza, jika dia lemah. Ajaza boleh, ajiza boleh. Jika dia lemah fi athnaiha, pada tengah-tengah Fatihah. Tengah-tengah duduk baca Fatihah, rasa tak larat nak duduk. Sambil nak duduk tu, kena teruskan bacaan Fatihah. Jangan stop. Salat tak batal. Fatihah rosak. Nanti bila dia duduk tu, dia daripada diri jenis turun slow nak duduk ni, ambil masa. Orang tua kan, nak duduk tu lambat je. Bila lambat, putus mualat. Apa makna putus mualat? Dia kena baca daripada ayat pertama. Elok duduk ni, dia tak boleh sambung. Dia kena Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama sampai ayat ketiga. Tadi dia baca 3 lah, nak sambung 4 tak boleh. Sebelum sakit kena belajar dulu. Cara berdiri nak duduk pun kena belajar. Sambil duduk tu, teruskan bacaan Fatihah. Boleh faham tak? Cik Azizun Suhana Chin kata faham, jelas. Alhamdulillah. Ulang lagi, masalah. Seseorang sedang solat dalam keadaan berdiri. Kemudian dia rasa tak mampu untuk terus berdiri. Maka hendaklah dia duduk. Apa perlu dia buat sambil-sambil nak duduk? Dan wajib meneruskan bacaan Fatihah ketika dalam proses bergerak turun untuk duduk. Baca, jangan tak baca. Kalau kita dia duduk atas lantai, dia berdiri tegak, dia duduk atas lantai. Dia nak ambil duduk yang lebih bagus, iaitu duduk iftirash. Macam tahiyat awal tu. Dia nak duduk bawah. Boleh duduk, tapi sambil duduk turun tu jangan duduk senyap. Baca. Kalau senyap, apa jadi? Kalau dia senyap, turun duduk, putih mualat Fatihah. Bila putih, duduk tu dia tak boleh sambung. Dia kena baca ayat pertama, kedua, ketiga macam tu. Sambung tak betul. Untuk tidak memutuskan Fatihah, sambil-sambil nak turun duduk tu, bacalah Fatihah. Baik, jika dia tidak mampu berdiri, dia kena terus baca ni. Jika dia tidak mampu berdiri ketika sedang membaca Fatihah, belum tamat bacaannya, Fatihah tak habis. Kalau habis dah tak apa, waladdallin, amin. Imam baca surah panjang, dia tak larang nak berdiri. Dia boleh turun je lah duduk. Fatihah habis dah tak apa. Kalau Fatihah tak habis lagi, proses berdiri nak duduk tu kena teruskan bacaan Fatihah. Masalah terkali pula. Lah dia duduk tengah duduk sembahyang duduk, mungkin rakaat kedua lah. Kita sembahyang duduk. Semua duduk baca-baca Fatihah, rasa larat nak berdiri pula. Hak tu dia jangan baca sambil-sambil berdiri. Kena berdiri tegak dulu, sekali baru sambung. Baca separuh waktu duduk. Kemudian bila dia rasa larat, dia berdiri. Lepas berdiri tegak, baru sambung ayat. Contoh waktu duduk, dia baca 5 ayat. Lepas tu dia makin berdiri. Diri tegak dulu, baru sambung ayat ke-6, ayat ke-7. Hak tu dia tak dikira putus mualat. Sebab kita nak pastikan bila kita
mampu berdiri, kita mesti baca dalam keadaan berdiri, bukan dalam proses nak mungkin berdiri. Jika reda kesakitan ketika sedang solat dalam keadaan duduk dan mampu berdiri, maka wajiblah berdiri. Maka jika dia sedang membaca Fatihah, tak habis lagi Fatihah, dalam keadaan duduk itu, hendaklah dia berhentikan bacaan itu. Berhenti sebentar, stop dulu. Dan menyambung bacaan selepas berdiri. Dah berdiri tegak baru sambung. Dan jika dia terus membaca Fatihah, dia baca juga sambil-sambil nak bangkit berdiri, dalam proses bergerak naik, dipanggil nuhud. Fa in qara'a fi nuhudihi lam yu'tadda. Jika dia terus membaca Al-Fatihah dalam proses bergerak naik untuk berdiri, maka bacaan itu tidak dikira sebagai Fatihah. Bacaan itu tak sah. Dia kena ulang balik ketika dia berdiri tegak. Kan payah juga sakit tu. Ada orang dia sakit, dia duduk saja. Padahal dia boleh berdiri juga. Kena berdiri juga. Kalau boleh berdiri rakaat pertama kedua berdiri. 3, 4 duduk. Ada hak patient dia mula-mula dia penat. 1 rakaat pertama kedua duduk. Main 3, 4 dia rasa boleh berdiri. Berdiri. Ada orang setengah Fatihah duduk. Setengah yang akhir berdiri. Ada orang setengah yang mula berdiri. Sampai ayat tertentu tak larat duduk. Kena belajar. Memang sakit pun kena solat. Tapi belajar dah cara solat ketika sakit. Kena belajar waktu duduk sihat-sihatnya, kena belajar. Supaya bila Allah uji dengan sakit, kita boleh solat. Ramai juga orang solat ketika sakit, ramai. Tapi adakah solat ketika sakit itu memenuhi yang dituntut, yang digaris pandukan oleh ulama? Tu soal dia. Solat malah solat. Tapi solat kita tu kita tahu tak macam ni. Nak kena buat macam mana. Baik. Sekarang wa in khaffa ba'da al-Fatihah qama liyarka'a minhu aw fi ar-ruku' qabla at-tama'ninati irtafa'a raki'an fa in intasaba batala aw ba'daha ya'tadala qa'iman thumma yasjud أو في اعتداله قبل الطمأنينة قام ليعتدل أو بعدها سجد ولا يقوم. Dan jika hilang rasa sakit selepas selesai membaca Fatihah, habis baca Fatihah dah hilang sakit. Hak tu tengoklah, kalau dia sembahyang duduk, habis Fatihah hilang sakit, kena bangkit berdiri lah. Kalau sembahyang berdiri, habis Fatihah baru rasa sakit, dia kena turun duduk. Macam tu. Dan jika hilang rasa sakit selepas selesai baca Fatihah, habis baca Fatihah, rasa hilang sakit, dia duduk sembahyang duduk, maka hendaklah dia berdiri tegak untuk rokok. Dia duduk tengah baca Fatihah, rasa hilang sakit selepas selesai baca Fatihah. Fatihah dia habis dah baca. Dia hilang rasa sakit, dia kena berdiri lah. Maka hendaklah dia berdiri tegak. Berdiri tegak tu, baru rokok. Tadi dia sembahyang duduk, rasa hilang sakit, bangkit berdiri tegak, lepas tu rokok. Jangan rokok sambil duduk, tak boleh. Jangan bangun-bangun tu terus rokok, tak boleh. Bangun tegak, berdiri tegak, lepas tu baru rokok. Atau hilang rasa sakit ketika dia sedang rokok. Dia duduk tengah rokok, sambil duduk ni dia duduk rokok duduk orang panggil. Sambil duduk rokok tu rasa, aku tak sakit dah ni. Kakiku tak sakit dah, boleh berdiri. Maka dia kena berdiri. Bangun berdiri bongkok. Berdiri tu bongkok. Bangun berdiri dalam keadaan rokok. Macam tu. Saya tak nampak komen ni, nak kena tengok. Mungkin ada orang tanya soalan ke apa ke. Handset saya ni kadang-kadang dia naik komen, kadang-kadang tak naik komen. Apa-apa saya tak tahu.
Facebook. Jumpa. Faham naik komen? Alhamdulillah jelas Ustaz. Boleh. Okey. Kadang dia tak naik komen ni, tak nampak kadang tu. Okey. Faham tak apalah? Dia sembahyang duduk. Main duduk. Habis baca Fatihah, dia rasa dia boleh berdiri. Dia kena berdiri lah. Berdiri tegak dulu baru rokok. Okey. Kalau dia sembahyang duduk, ketika dia sedang rokok, tengah-tengah duduk rokok tu, rasa sihat. Allah boleh bagi sihat. Maka apa perlu dia buat? Dia kena bangun sambil membongkokkan diri. Tadi dia rokok sambil duduk ni, dia bangun tu dalam keadaan dia bangun bongkok. Bangun bongkok. Orang koma wajib solat tak? Sekali dia ada ingatan, dia sedap, dia kena solat. Nak solat. Kalau orang anak-anak dia ingat dia habis haruiha nak mati dah, tak sedap apa, anak-anak tak tolong wuduk pun, dia solat hormat waktu. Dia rasa zuhur masuk, asar masuk, dia solat. Sebab tu orang sihat yang teman orang sakit, koma ke, stroke ke, apa ke, kita hak sihat ni, sampai waktu solat bisik kat dia. Ayah, asar lah ni ayah. Minta maaf, kami nak tolong ambil wuduk. Kita boleh tolong ambil wuduk. Bab dia tu ada ingatan ke tak ada ingatan. Dia sedap tak sedap tu dia punya pasal. Tanggungjawab tamrid orang yang teman pesakit. Tanggungjawab peneman pesakit. Anggap dia sedap. Anggap dia sedap. Kita tolong peringat dia, tolong wudukkan dia. Macam tu. Tolong wudukkan dia. Bisik peringat. Dia dengar tak dengar dia punya pasal. Dia sedap tak sedap dia punya pasal. Kita hak sihat ni bertanggungjawab. Watawasau, pesan berpesan. Ingat dia, mayang ya, mayang. Lasak ni 4 rakaat tolong wuduk. Kalau kata dia koma, tak sedap, hilang ingatan pun, dia punya pasal accident teruk lah. Doktor kata dia tak sedap. Doktor kata kadang-kadang dia sedap. Kita pi salam dia, ziarah, kita sayang dia, cium tangan, kadang-kadang meleleh yang mata. Tu kadang-kadang kita pun tak tahu dia mungkin sedap. Nampak macam tak sedap. Kita bukan nak cerita tanggungjawab orang sakit tu wajib sembahyang tak wajib sembahyang. Kita nak tekan orang hak jaga, hak sihat walafiat, hak duk jaga, duduk baca Yasin ke apa ke tu, hak duk teman di wad tu, dia tu wajib peringat, wajib abad. Sebab ada orang kampung saya ni sakit. Anak-anak ni duk kata dia tak haruiha, tak sembuh dah. Haruiha boleh bawa mati. Dia pun duk sembang tu. Dia duk dengar. Nampak koma macam tak tahu apa, dia dengar. Allah bagi panjang umur, dia sihat. Bila sihat dia mau. Dia kata anak-anakku ni duk kira sembang aku nak mati, aku nak mati. Apa kira duk seronok nak faraid harta aku. Dia tekilan sungguh. Tak ada seorang anak dia pun main habaq bila subuh, bila zuhur, bila asar. Dia nak sembahyang, dia mengaji. Selagi ada ingatan kena solat. Dia nak tanya, dia tak boleh nak berkomunikasi duk keras. Allah bagi dia sihat, dia mengamuk. Marah ke anak-anak dia. Hampa duk kata aku nak mati dah. Seorang pun tak ada yang main bisik. Ni zuhur, ni asar, ni maghrib, ni isya, tolong wuduk, apa semua. Kalau ada pakaian kotor tu tolong salin. Jadi dia kata hampa ingat aku tak solat, aku solat jugalah. Tapi solat hormat waktu kena ulang. Kalau ni pun main bersih, tolong wuduk, solat sah tak payah ulang. Dia sembahyang. Orang ingat dia keras. Dia orang mengaji, orang beriman, dia solat. Tapi macam itulah solat pun waktu. Tak tahu kan ni ada ayat kencing apa semua. Ambil pengajaran daripada situ. Orang koma ke, orang stroke ke. Kita tak tahu dia tu ingatan dia elok ke atau hilang. Kita tak tahu. Serah ke Allah, tanggungjawab kita. Sampai waktu sembahyang kita habaq. Kita begitu. Kita kena begitu. Tanggungjawab kita. Orang-orang sakit, dia sendirilah. Kita pun tak tahu nak nilai dia sedap ke tak sedap, mana kita nak tahu. Kadang-kadang doktor pun kata dia dah tak sedap, dia dah teruk dah, balik baca Yasin apa semua kan. Tengok panjang umur sihat, dia boleh cerita balik, aku sedap. Hampa tak mai bagi tahu aku kata waktu solat. Dia marah kena anak dia. Baik. Okey. Kalau dia sembahyang duduk,
tengah-tengah duk baca, habis baca Fatihah. Ni habis, tadi tak habis. Kalau tak habis Fatihah, berhenti dulu Fatihah, bangkit berdiri tegak, sambung Fatihah. Kalau dah habis Fatihah, bangun berdiri tegak untuk apa? Untuk rokok. Berdiri tegak dulu baru rokok. Atau hilang rasa sakit ketika dia sedang rokok, tengah rokok duduklah, rokok sambil duduk. Dan belum lagi sempat bertamak ninah dalam rokok tu, dia baru rokok je. Dia baru rokok, lepas tu dia rasa dia kuat lagi. Dia rasa dia kuat, dia kena bangun berdiri dalam keadaan dalam keadaan rokok. Maka hendaklah dia bangun dalam keadaan rokok, yakni membongkokkan tubuh, bangun bongkok tu, dan bukan berdiri tegak kemudian rokok, bukan. Bangun tu terus rokok, bangun bongkok terus. Jika dia berdiri tegak, dia tak ngaji bab ni, dia berdiri tegak lu berokok, maka perbuatan itu membatalkan solatnya kerana sudah dikira menambah rukun qiyam. Jadi dia baru rokok, dia rasa sihat, bangun berdiri pun dalam bentuk rokok. Bangun bongkok. Yang ni kalau dia rokok tak tamak ninah lagi lah. Kalau dia rokok lama dah tamak ninah dah, lepas tu baru rasa sihat, hak tu bangkit berdiri tegak lah. Sambung yang tidak lah. Tadi rokok tu dah sah dah. Rokok duduk dah sah, dah tamak ninah dah. Okey, sekarang dia bangun untuk yang tidak lah. Bangun tegak, sami'allahu liman hamidah. Okey, tengok ni sambung. Atau hilang rasa sakit ketika sudah bertamak ninah dalam rokok. Rokok dah, tamak ninah pun dah dapat dah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi dah. Allah bagi dia sihat. Hak tu macam mana? Hak tu dia bangkit i'tidal je lah. Maka hendaklah dia berdiri tegak kerana i'tidal. Terus bangkit tegak, sami'allahu liman hamidah. Kemudian dia turun sujud. Ini orang sakit tak sama. Kita tak boleh hajam sembahyang duduk. Kerana ada orang dia perlu duduk campur berdiri, ada berdiri campur duduk, ada duduk sampai masa Allah bagi afiah sihat, dia kena bangkit berdiri. Cara nak bangkit berdiri pun kena faham. Atau hilang rasa sakit ketika sedang i'tidal. I'tidal sambil duduk, sami'allahu liman hamidah, duduk tengah i'tidal rasa hilang sakit. I'tidal dalam keadaan duduk. Dan i'tidalnya itu belum tamaknya. I'tidal tu tak tamak ninah lagi. Kalau dah sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, ada tamak ninah dah, terus sujud je lah. Kalau tak tamak ninah lagi, dia kena, maka hendaklah dia berdiri untuk i'tidal. I'tidal hak duduk lagi tadi tak terpakai, dia kena berdiri, i'tidal dalam keadaan berdiri. Wutu pula dah. Dia ajak satu-satu, dia ajak lah. Kalau macam ni dia fiqh iftiradi, fiqh andaian. Andai kata sakit itu sembuh ketika sedang Fatihah, ketika sedang duduk, ketika sedang rokok duduk, ketika sedang i'tidal duduk, dia ajak satu-satu. Atau hilang rasa sakit ketika sedang i'tidal dalam keadaan duduk dan i'tidalnya itu belum tamakninah, maka hendaklah dia berdiri untuk i'tidal. Jika sudah tamakninah, teruskan sahaja sujud dan tidak boleh bangun. Tu tak boleh. Kalau dia dah sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, tu dia rasa satu macam punya sihat, tu terus sujudlah. Sebab i'tidal dia dah sah. Sujud terus. Tapi tak boleh lah bangun. Sujud, duduk antara dua sujud, rakaat kedua baru bangun. Okey, kita tengok komen. Orang koma, saya jawab dah tadi. Kalau pesakit berak, jenis tak boleh bangun ustaz, kita cuci punggung dia dengan tisu basah saja. Tu sah cuci dengan tisu basah. Tisu kering lah baru jadi istinja. Istinja kena guna alat kering yang bukan buku-buku pelajaran. Kita guna retah kering baru jadi istinja. Istinja sah. Tisu basah tak boleh. Tisu basah memang dia wangi harum, tapi dia tak menepati tajuk istinja. Apa makna istinja? Kayu kering, daun kering, batu kering, retah jangan ambil tanwir masalik, tak sah. Jangan ambil buku matematik, sains pun tak boleh, buku ilmu tak boleh. Hormat buku berkat ilmu. Majalah macam dulu solusi tu majalah ilmiah, tak boleh kita koyak untuk istinja. Bukan kata orang sakit, orang sihat pun kalau dia ambil retah tafwa abak ke apa kering, dia lap kemaluan zakar dia kencing dehem lap sah, tak basuh pun tak apa. Tu kena tengok balik tanwir masalik jilid yang pertama. Kalau kering sah, kalau tisu basah tak sah. Jangan lap ni tisu basah, lap ni tisu kan ada tisu kering. Siapa guna tisu basah?
Lap dengan tisu kering dulu. Nak bagi harum, double pula dengan tisu basah. Macam tu. Tisu kering sah istinja dia. Tisu basah ni nak tambah bagi sedap sikit lah kan. Dia guna tisu basah kan? Tak boleh. Kalau guna tisu basah, lepas tu tisu kering pun tak boleh. Dia tisu kering dulu. Bagi sah istinja dulu. Sah, baru kita double dengan tisu kering ke, nak spray fibrous ke, apa ayak sabun ke apa tak. Kalau kita mula dengan tak sah, lepas tu kita lap dengan tisu basah, tak boleh. Sebab najis tu dah bercampur dengan ayak ada kat tisu. Dia mau najis saja. Najis kalau duduk di punggung, duduk di zakar, duduk di faraj, memang boleh lap. Ni tisu kering. Duduk ada kat saya. Ni tisu ni kering. Tisu ni kering. Guna tisu ni. Tak guna ayak pun tak apa. Kita ada pilihan bila qada hajat, sama ada guna ni atau guna ayak. Yang terbaik guna ni dulu, lepas tu kita basuh pula dengan ayak. Hak tu very good, excellent, yang terbaik. Jenis tak boleh bangun ustaz, kita cuci punggung dia guna tisu basah, jangan tisu kering lah. Lepas tu lama sikit kita double dengan tisu basah, tak apa. Bagi sah taharah dengan ayak atau dengan seumpama batu. Seumpama batu ni benda-benda kesat lah. Kayu, batu, daun, termasuklah tisu. Dia bukan tak syarat kerah, dia syarat kesat. Ada orang faham kerah, dia ambil tisu ni, dia bagi kerah. Dia apa? Dia bagi jadi seketir batu. Dia genggam bagi kerah. Dah, dia tak syarat kerah, dia syarat qal'. Kesat. Boleh kesat najis. Boleh lap. Macam tu. Saya pergi Uzbekistan 3 kali ke 4 kali saya pergi. Memang di sana tandas tak disediakan air. Tandas tak ada ayak. Ayak ada di luar, di sinki. Nak baca dah. Ada orang bawa botol tak ada ayak. Boleh juga lah masuk ayak dalam. Bukan kata di Uzbek, di Thailand pun apa. Thailand kan, di Hat Nyai, pasar raya dia, tak ada ayak. Tu macam mana kalau buang ayak besar? Bawa tisu lah. Orang tak ngaji kata, ini Cina. Dah, aku Melayu. Tu Cina tak buat. Nah, kita pun boleh buat, Melayu boleh buat. Kita ada peruntukan dalam bab istinja, boleh lap, sah. Bau memang lah, bau tu selalu cium lah. Boleh lap, boleh guna ayak, boleh campur dua-dua. Campur dua-dua lagi bagus. Lap dulu, kemudian susuli dengan air. Bukan tak ada ayak, bukan kemarau, ayak ada. Dalam kitab Wisyahul Afrah, kalau orang tu dia qada hajat tepi pantai, laut, ayak pasang, dia nak lap dengan batu ke kayu, boleh. Ayak ada ayak laut, bukan tak ada. Ayak laut pasang. Dia tak mau basuh dengan ayak, tak mau. Ada pilihan. Bukan pasal dia sakit. Tak sakit boleh. Mau tak selesa. Rimah. Lengai bunga besar. Dah lap sampai kering lengai. Lap sampai kering. Lap 3 kali. Syarat dia 3 kali. Sekali tak boleh, 2 kali tak boleh. Macam minta maaf cakap ni zakat. Kita kencing, kita berdahan, kita urut-urut, kita lap sekali pun kering dah air kencing. Tak, kena 3. Kalau buang air besar, 3 kali. Kalau cukup, alhamdulillah. Tak cukup, tambah lagi lah. 7 kali, 9 kali, 11 kali. Lap lagi banyak kali. Senang lah. Kita kalau pergi China, saya biasa pergi Beijing, rupa bukan ada ayak. Masjid pun masuk tandas tak sedia ayak. Ayak duduk luar. Takkan nak bertinggung jalan itik. Takkan nak main basuh kat luar. Kalau kita tak ada hawai tak apa. Dah masuk dalam Allah. Ayak tak ada. Buat macam mana? Itu dah bawa tisu siap. Mereka bagi tisu. Tak masalah bagi tisu. Guna tu. Bila lagi nak beramal? Jangan ingat pasal kemarau lah. Okey. Memang boleh. Boleh guna. Kalau tekat kencing tu basuh. Saya kalau di atas flight. Atas kapal terbang. Ayak dah kan? Kita takut buang air kecil. Saya ambil tisu lapnya. Disediakan tisu. Dan kurangkan penggunaan air. Tak payah. Tak usah guna ayak. Ayak ni bagi orang buang yang besar dah lah. Kita kencing je. Damn. Ambil tisu lap. Okey, khalas. Selesai. Nanti kalau kita nak semayang, kita tak basuh dah.
Angry Bird tu lupa nak basuh pun tak apa, saja tak basuh pun tak apa. Sampai waktu nak sembahyang berwuduk je lah. Angry Bird tu nak kena basuh. Tak wajib kalau rajin pergi dah basuh. Mudah ya istinja. Istinja sama ada mengelap atau mana boleh pilih, membasuh atau kedua-duanya, lap dan basuh. Lap dan basuh ni macam mana? Kalau kita masuk hotel, dia akan sedia ni tisu gulung ada sedia kan. Ayak pun ada dalam hotel. Sedia dua-dua. Guna dua-dua. Istinja dengan tisu, lempak dalam tong sampah, buka ayak, basuh dengan ayak. Ini lebih besar pahalanya. Di rumah kita tak buat. Bila pergi hotel, beramal. Saya beramal. Buat apa? Tak. Dah orang sedia tisu, tak guna rugi. Tisu guna, ayak guna. Di rumah kita tak beramal. Pasal rumah kita tak ada tong sampah kecil tu dalam tandas. Di hotel ada tong sampah, gunakan. InsyaAllah. Okey, soalan daripada Syimah Hashim. Tangan ketika i'tidal dalam solat duduk perlu letak kat mana ustaz? Di sisi ke di atas paha? Okey, mari macam ni, sami-Allah. Sami-Allahu liman hamidah. Tangan nak lepas mana? Tangan atas paha. Tangan atas paha. Kalau biasanya sami-Allahu liman hamidah kita lepas tegak kan. Kalau sambil duduk sami-Allahu liman hamidah, tangan atas paha. Ustaz, orang yang sakit pakai pampers, bolehkah sembahyang jamak sahaja? Kerana tiap kali nak solat terpaksa cuci semua kotoran. Kadang-kadang tak ada kudrat kita seorang nak uruskan tukar salin pampers tiap kali solat. Contohnya solat asar siap-siap di waktu zuhur. Yang ni kita taklid mazhab lain yang mengatakan boleh jamak ketika sakit. Boleh jamak, tapi jangan qasar. Buat 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. InsyaAllah boleh. Tengok tahap sakit tu lah. Kalau sakit kronik teruk macam ni, boleh jamak. Nak buat jamak takdim pun boleh, nak buat jamak takhir pun boleh. Okey. Nak buat jamak takhir pun boleh. Kalau susah sangat, kita suruh dia buat jamak 4 terus. 4 waktu terus. Macam mana 4 waktu? Pukul 7 petang baru sembahyang. 7 petang sembahyang apa? Sembahyang zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tak lama lepas tu azan maghrib. Taklah letih kita ni. 4 waktu terus. Contohnya 7 suku lah saya kata. 7 suku petang, 7.15 PM baru sembahyang asar 4 rakaat. Lepas tu sembahyang zuhur dululah. Kalau ikut yang adab yang terbaiknya zuhur dulu. Buat zuhur 4 rakaat, buat asar 4 rakaat. Lepas tu tak lama lepas tu dengar azan maghrib, sembahyang maghrib insya beres 4 solat. Kalau dia jenis buang najis pun taklah banyak sangat dia nak buang. InsyaAllah dalam tempoh tu memudahkan kita lah. Subuh je kena sembahyang dalam waktu subuh. Hak 4 solat tu kita buat lambat-lambat dekat-dekat nak maghrib. Dekat-dekat nak maghrib kita sembahyang zuhur. Dia lah pesakit tu sembahyang zuhur asar. Lepas tu maghrib, sembahyang maghrib insya-Allah. Ada ketika sakit, ada masa sihat sikit dalam satu rukun. Tapi si sakit pilih untuk berada dalam keadaan selesa. Terus dalam duduk untuk lengkapkan rokoknya. Padahal dia boleh berdiri. Tak boleh kan. Kalau dia sendiri dia tahu kan. Kalau dia boleh berdiri, dia kena mungkin berdiri. Fatihah, duduk. Nak rokok, boleh berdiri. Berdiri dulu baru rokok. Kalau dah rokok dah, baru rasa boleh berdiri. Bangun dalam keadaan bongkok. Kita ajak lah tadi. Dia tak boleh kalau aku main duduk rakaat kedua tak gila aku berdiri. Tak boleh. Rakaat kedua baru aku berdiri. Tak boleh. Dia rasa sihat dalam rokok, bangkit tu rokok. Kalau dia dah sempurna rokok dengan tamak ninah apa semua, bangkit untuk i'tidal. Kena faham? Dia sendirilah kita nak ajak pun kita tak tahu tahap sakit ni dia sakit macam mana. Ada orang masuk rakaat kedua baru dia boleh berdiri, berdiri rakaat kedua. Ada orang tengah-tengah duduk sujud tu rasa boleh berdiri. Tak apalah sujud, dia tak payah berdiri lah. Dia duduk antara dua sujud. Macam tu. Nak tanya Ustazah Kuparela.
Ustaz nak tanya luar tajuk sikit, boleh tak daging korban bagi burung lang makan? Bagi kat burung lang makan pasal apa? Dia bukan soal burung lang makan tu halal tak halal. Dia soal dia, kita buat ibadat, daging korban ni untuk sedekah dan hadiah. Okey? Sedekah kepada fakir miskin, hadiah kepada orang-orang yang senang. Kita ikut tu lah. Pasal dia ibadat kena ikut. Kalau bahagian hadiah tu bagi kat burung lang, boleh juga, boleh. Kalau kata orang kaya ni banyak dah dapat daging ni, puan pun tak mau dah daging, ambil bahagian hadiah tu nak jamu burung makan, boleh. Tapi zaman pandemik ni ramai manusia perlukan lauk daging. Kalau kita lebihkan sedekah, kita sedekah semua, lebih afdal. Sedekah semua. Bagi sedekah. Kalau orang yang terima sedekah tu dah banyak, kita ambil dah sebahagian bagi hadiah kepada orang-orang yang tak layak menerima sedekah. Kalau orang nazar, nazar dia tak boleh bagi kat orang lang. Nazar tak boleh bagi kat orang lang. Nazar dia wajib sedekah semua. Sedekah ni kat siapa? Dia kena cari fakir miskin. Itu makna sedekah. Sedekah untuk fakir miskin, hadiah untuk orang yang tak fakir, tak miskin. Oleh kerana nazar, saya cadang dekat kawan saya, dia minta pandangan. Saya bincang lah macam mana nak buat. Jadi timbul satu cadangan. Mereka guna plastik. Kalau plastik biru, hak tu untuk sedekah. Plastik merah untuk hadiah. Jadi kalau orang nazar, dia kena buh dalam plastik biru semua daging dia. Sebab dia tak boleh makan, dia tak boleh hadiah, dia wajib sedekah keseluruhannya. Tu nazar. Kalau nazar jangan bagi kat burung, bagi kat burung lang, kena pergi beli balik kadar tersebut dan ganti. Sebab nazar itu hak fakir miskin di kalangan manusia. Bukan lang yang fakir, burung lang yang miskin. Orang Islam yang fakir miskin. Jadi jangan kalau nazar jangan tinggal di masjid. Saya tak mau ambil, saya tinggal semua. Nanti masjid akan urus bagi juga hadiah dekat orang kaya kan. Nazar kalau nak bagi kat masjid pun, contohnya masjid ada sedia plastik biru untuk sedekah, plastik merah untuk hadiah. Kita habaq tumpuk saya ni, saya nazar, buh dalam plastik biru semua. Di masjid kalau nak tolong hidup pun dia faham lah yang mana duduk dalam tung biru, plastik biru, yang ni untuk khas orang-orang susah sahaja. Jadi kalau korban tu bukan korban nazar, kita sunat bersedekah dan sunat hadiah. Bahagian hadiah tu kalau nak bagi kat burung boleh Tapi burung dia ada dedak, bagi dedak lah. Hari-hari lain kita boleh jamu lagi daging. Kalau tengok kesesuaian, tak sesuai lah. Korban ibadat untuk membantu sesama manusia. Nak bagi daging kat lang ni pergi belilah. Bagilah dedak, bagi benda lain lah. Kita nak pahala tu. Jalah jamu makan binatang pun pahala, bukan tak pahala. Tak salah bagi kat lang bagi bahagian apa saya sebut tadi, bahagian hadiah. Belengah itu tajuk lain tapi boleh sah. Jadi imam pun sah. Orang yang lak dia jadi imam sah, cuma dia tak tanggung Fatihah makmum. Kata boleh. Siapa tak beramal rugi travel pergi luar negara, bukan terpaksa, waktu itulah kita beramal. Pergi tempat musim sejuk, kita pakai khuf, kita akan ajak macam mana pakai khuf, sapu ayak atas khuf, tak perlu basuh kaki. Masuk tandas, tak bawa botol kosong pun tak apa. Tengok orang ni bawa botol kosong. Dia isi ayak di sinki, isi 3-4 botol masuk tandas. Sikit perut. Kalau saya ada dah, benda boleh. Tapi kita memang berlengah lah. Maksudnya kalau buang ayak kecil, berdeham ambil tisu, lap lah. Tong sampah dia ada situ, lap 3 kali di tempat yang berlainan, lap tisu belah ni kali tisu, pusing tisu. Burung lang tu kebetulan berada di tempat yang korban tu dalam keadaan burung tu lapak ke. Bahagi bahagian hadiah, tak apalah. Sedekah tak boleh. Sedekah kena bagi kat fakir miskin. Orang yang nazar, semua tu dia kena bagi kat fakir miskin. Kulit, tulang, tanduk, semua, kaki ke apa,
bagi kat fakir miskin. Jangan bagi kat orang kaya, tak tertunai nazar. Bagi kat orang betul-betul kita nilai dia susah. Anak ramai ke, dia ada penyakit, pembedahan, duit tak cukup. Bagi kat orang Islam yang fakir dan miskin. Baru tertunai nazar tersebut. Ustaz, kalau korban wajib dia macam nazar juga. Yang dia kata dia ada lembu, dia beli siap dah, bayar semua settle dah. Dia kata lembu ni aku nak korban. 1/7 hak bahagian aku akan korban ni lembu ni. Tompok dia tu, dia tak boleh makan, anak dia tak boleh makan, isteri dia, orang yang dia tanggung sara hidup nafkah tak boleh makan, dia kena sedekah. Bila sebut sedekah fakir miskin lah, bukan sedekah. Sebut sedekah tapi bagi kat WB, sebut sedekah bagi dekat tu imam. Sedekah kita kena tengok orang susah. Seorang pun tak apa, bagi semua. Sapu talam tu 10 kilo hak kita dapat tu, bagi kat seorang hak betul-betul susah. Tak apa. Tak mesti berapa banyak orang. Yang penting bagi ke orang yang susah Islam. Ustaz, kalau korban wajib tuan badan dan tanggungan dia tak boleh ambilkan daging tu. Kalau dia ambil untuk dia pergi sedekah sendiri tak apa. Ambil balik makan tak boleh. Dia kena sedekah. Ataupun dia tinggal kat masjid, dia harap dan pesan kat ni apa? Daging ni daging nazar. Jangan bagi hadiah kat siapa-siapa, bagi atas nama sedekah kepada orang susah, fakir miskin, orang hutang ke, orang yang tak berkemampuan. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Habis dah tajuk sakit ni. Esok pagi kita sambung babu salatil musafir, bab solat musafir. Yang ni kena belajar pasal kita duduk semayang qasar, jamak dalam musafir kita. Kita cek baliklah betul tak betul apa yang kita duk buat selama ni. Wallahu a'lam. Kak Ani, ustaz, soalan saya terlepas. Mana soalan? Ustaz tengok ustaz tahu mana. Ni, ustaz, mana lebih afdal antara solat duduk di bawah dengan duduk di kerusi? Duduk di bawah kita boleh sujud, sedangkan di kerusi kita sujud atas angin. Kalau tanya afdal, duduk bawah lah. Sebab duduk yang terbaik ialah duduk iftirash. Duduk macam rupa tahiyat awal. Tapi setengah orang dia tak boleh. Kalau dia boleh pilih antara duduk bawah dengan kursi, duduk bawah. Kalau dia tak boleh pilih, contoh kalau duduk bawah ni dia sakit kaki, sakit urat. Berdiri boleh, rokok boleh, tidak semua boleh. Duduk tu dia sakit kaki, sakit urat. Maka dia bukan memilih selesa, dia terpaksa duduk atas kursi, duduk atas kursi. Sujud bawah. Sujud boleh buat kan? Boleh buat sujud-sujud lah. Tak boleh duduk iftirash, duduk kursi hak pendek tu, kursi plastik hak pendek, lepas sujud, naik duduk atas kursi pendek tu. Nampak macam tinggung, bukan tinggung, dia duduk atas kursi plastik. Sujud pula. Nanti bila dia nak duduk atas kursi tu. Kalau duduk atas kursi macam saya ni, tinggi sangat, susah dia nak sujud. Jadi setiap orang kena fikir, aku boleh tak? Aku boleh sujud, aku juga boleh duduk, cuma aku tak boleh duduk iftirash. Duduk atas kursi boleh. Pergi beli di kedai plastik kursi yang pendek, yang macam 2 kaki ketinggian dia, 1,5 kaki. Yang kita duduk tumbuk cabai tu, lesung batu tu. Pergi beli kursi tu. Di sujud boleh buat. Duduk pun boleh, cuma tak boleh lipat. Okey, duduk atas kursi plastik. Bukan kursi tinggi macam saya ni. Kursi rendah tu. Kursi kecil tu. Duduk. Tercapailah rukun duduk. Sujud boleh, duduk boleh, semua dia boleh buat. Berdiri boleh, tidak boleh, sujud boleh, duduk pun boleh, duduk atas kursi pendek. Sujud pun boleh, semua boleh. Jadi manusia dia kena tepuk dada, tanya ilmu, tanya iman. Dia belajar, dia faham, dia ada iman. Janganlah dia pergi duduk kursi yang selesa, menyebabkan sujud dia pun dia sujud atas angin, padahal dia boleh sujud bawah. Itu kena fikir. Kalau dia memang tak boleh sujud, tak apalah dia guna kursi yang besar macam ni. Okey, alhamdulillah. Kita tangguh kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa iyyakum. Terima kasih semua. Alhamdulillah.